Assalamualaikum. Jadi video kali ini saya nak kongsikan tentang 6 perkara 6 perkara yang membuatkan ataupun yang membolehlah untuk membantu anda semua, terutamanya yang barulah, dalam nak berjaya dalam bisnes Amway ini, ataupun dalam nak membina orang intern lah. 6 perkara ataupun 6 fikiran yang anda boleh fikirkan, anda boleh sematkan dalam kepada diri anda sendiri dan juga pada ahli kumpulan anda untuk berjaya dalam bisnes Amway ini. So yang pertamanya adalah langkah pertama adalah yang paling sukar. Langkah pertama yang paling sukar. So saya suka bagi analogi macam naik basikal, sebab saya teringatlah zaman-zaman saya masa kecil dulu. So memanglah kan, kita bila nak naik basikal memang susah. Memang susah. Nak berdiri lama pun susah, nak menggerakkan basikal pun susah. So ada banyaklah dalam life kita yang sebenarnya langkah pertama tu memang susah. Kalau anda belajar komputer, the first step mesti susah, memang susah. Jadi bukanlah first step itu susah yang membuatkan benda tu akan susah selama-lamanya, tidak kan. Tapi langkah pertama memang susah. Jadi mesti kena sematkan dalam kumpulan kita. Yang menyebabkan kita senang adalah bukannya kita rasa itu susah, tapi adalah kita sentiasa mencuba, kita tambah ilmu yang membuatkan benda itu makin lama makin senang. So langkah pertama memang susah kan, tapi yang memudahkan kita untuk berjaya adalah kita sentiasa mencuba dan kita terus belajar daripada kesilapan dan belajar daripada orang yang berjaya. Yang keduanya adalah tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Allah membolehkan satu yang mustahil kepada satu yang tidak. Jadi sangat pentinglah kita fahamkan diri kita sendiri. Kita yakin dengan diri kita sendiri bahawa Allah SWT tu Maha Kuasa. Allah SWT tu Maha Kuasa kan. Allah Maha Kuasa untuk memudahkan. Allah Maha Kuasa nak mudahkan untuk kita capai impian kita. Apa sekalipun impian kita, bagi Allah itu sangat mudah. Kalau kita rasa susah, percayalah Allah SWT itu Maha Kuasa kan. Jadi rasa susah, rasa berat, banyakkan istighfar, banyakkan berzikir, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada yang haula wala quwwata illa billah. Tak ada yang tak daya kan usaha ni, melainkan daripada la haula wala quwwata illa billah, melainkan dengan kekuasaan Allah SWT. Allah ingin itu jadi, itu jadi kan. Jadi tugas kita berusaha dan bergantung pada Allah Taala. Allah SWT boleh belahkan laut untuk Nabi Musa berjalan kan. Apatah lagi Allah nak buat capai kita ni impian. Kita nak berapa? Nak 9%, 12%, apa-apa saja Allah Taala boleh mudahkan. Kenapa kita percaya, bergantung semata-mata pada dia sendiri? Bergantunglah pada Allah, minta doa kan kepada Allah, Allah mudahkan urusan. Just buat saja. Rasa suka, rasa berat, banyakkan sebut la haula wala quwwata illa billah. Yang ketiganya lah tengok amalan kita. Ini pun penting. So untuk kita nak bergantung pada Allah SWT, hubungan kita dengan Allah Taala tu kena baik. So untuk yang ketiganya adalah kita kena sentiasa percaya Allah SWT ni yang mengawal hati. Orang yang kita rasa susah sangat nak beli kan, tapi bila Allah mudahkan, dia kan cakap sikit pun dia beli. So saya yakinlah kalau mereka yang dah lama dalam perniagaan ni akan jumpalah keadaan di mana kita kongsi sedikit pun orang terus beli kan. Itulah menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Ada yang kita dah share lama tak beli juga kan. Ada yang kita share sekejap pun orang tu dah beli. Semua tu atas kekuasaan Allah SWT, atas kan keizinan dia. Jadi nak tak nak dalam bisnes Amway ni kita usaha keras, tapi bergantung kita dengan Allah SWT. Dengan cara macam mana kita jaga hubungan kita, tengok solat kita macam mana, tengok macam mana zikir kita kan. Adakah kita solat awal waktu, adakah solat tu khusyuk kan, adakah kita ni ada zikir kan, istighfar, selawat dengan hafazah tadi kan. Jadi bagaimana kita jaga kita, kalau tambahan sikit, kita jaga kita punya solat tahajud, solat duha kita. So jaga amalan-amalan kita kan. Di samping kita usaha yang keras, mesti jaga amalan kita untuk memudahkan urusan kita. So yang ketiga. Yang keempatnya adalah negatif. Fikiran negatif mesti digantikan dengan positif. Fikiran negatif mesti digantikan dengan positif. Ramai orang salah faham bila ada negatif, dia cuba menyendiri. Bukan begitu jalan dia. Bukan. Percayalah tuan-tuan. Saya dah tengok ramai orang yang dia lalui lah perkara yang negatif dalam kehidupan dia. Rejection ke dan sebagainya. Dia menyendiri dan hilang. Impian dia pun tak dapat, dia pun tak ke mana.
Okey. Jadi bukan jalan penyelesaian negatif adalah menyendiri, bukan. Jalan penyelesaian pada negatif adalah berhubung dengan orang yang positif dan usaha untuk positifkan diri sendiri. Kan, dengan cara macam mana? Banyakkan istighfar, banyakkan selawat dan berhubunglah dengan orang yang berjaya, dengan upline anda. Kan, kongsikan negatif yang anda rasa bagi mereka yang positifkan diri anda. Okey, datang ke kelas PACE kan, selami, hayati kan, hayati, selami apa yang perkongsian daripada orang-orang yang berjaya itu cakapkan kan, ingatkan nasihat itu kepada diri kita. Seolah macam nasihat yang dibagikan tu pada diri kita. Bila baca buku pun sama kan, anggaplah kita baca buku tadi adalah nasihat pada diri kita, bukan pada orang lain kan. Kalau kita mendengar orang yang berjaya, kita belajar ilmu, kita mendengar MP3, kita dengar sharing daripada program-program ataupun kita membaca buku, membuatkan kita ni makin takabur atau makin rasa diri hebat kan, dan tak membuatkan kita lebih positif kan, tak membuatkan kita lebih positif. Maka cubalah banyakkan istighfar kan. Mungkin ada gangguan lah daripada syaitan ke kan, banyakkan istighfar kan. Kalau kita jadi seorang hamba, sepatut yang besar itu adalah Allah SWT. Allah Ta'ala yang besar, Allah Ta'ala yang maha hebat kan. Kita hanyalah bergantung pada dia, dan kita tidak down dan kita tidak negatifkan diri kita. Kerana apa? Kerana kita merasakan setiap satu pemberian Allah Ta'ala ni hari ni kan, satu pemberian yang luar biasa yang Allah Ta'ala bagi kan. Maka kita menerima hadiah Allah Ta'ala hari ini dengan apa? Dengan hati yang positif kan. Orang bagi kita hadiah, kita negatif pula, kita rasa tak suka pula kan. Jadi Allah Ta'ala bagi kita hari yang baru. Bagaimana kita boleh ambil akan hari yang baru itu sebagai negatif? Jahatnya kita dengan Allah Ta'ala kalau kita buat begitu. Betul kan? Jadi ubah cara fikir kita kan. Mesti kena positif setiap hari, mesti kena optimis setiap hari. Kerana apa? Kerana setiap hari adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang keempat adalah mempositifkan fikiran negatif kita. Mesti mempositifkan fikiran negatif kita dan jangan menyendiri untuk mengelakkan daripada negatif itu terjadi. Yang kelima ialah konsep rezeki. Rezeki memang tidak akan diketahui oleh siapa pun. Malah upline pun tidak tahu, sesiapa pun tidak tahu kan. Kita hanya merancang saja. Tapi yang sebenar-benar memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berkata kan, siapa yang usaha dia dapat. Dan setiap roadmap, setiap apa yang diaturkan oleh TQG ini sendiri adalah anggaran kan. Kalau anda berusaha ikut cara TQG ni kan, maka anda akan dapat hasil. Dalam Islam memang kita sangat tekankan tentang orang yang pengalaman, Okey, malah ada ayat Quran sebut, kalau kamu tak tahu, tanya orang yang lebih ketahui. Maksudnya tanya orang yang lebih pengalaman kan. Maksudnya apa? Maksudnya penting untuk kita ada pengalaman, tapi yang apa yang kita dapat hari ni, apa yang kita dapat akan datang, kita pun tidak tahu. Jadi janganlah kata saya share ni kan, tak ada orang nak beli. Baik, anda buruk sangka dengan Allah SWT. Astaghfirullahalazim. Jangan cakap begitu. Jangan cakap saya tak boleh diamond. Astaghfirullahalazim. Jangan cakap begitu kan. Kerana apa? Kerana itu memburuk sangka Allah SWT. Kamu tidak tahu apa rezeki Allah Ta'ala nak bagi dekat kamu. Bagaimana kamu boleh sangka Allah tak akan bagi itu pada kamu? Jadi kita istighfar banyak-banyak kan. Kalau kita ada sangka buruk pada diri sendiri, kita ada sangka buruk pada masa hadapan kita, istighfar banyak-banyak kan, dan pulihkan, positifkan diri kita bahawa Allah Maha Kuasa, Allah boleh bagi apa yang kita inginkan. Sangat mudah bagi dia. Okey, dan rezeki ni kita tidak tahu. Jadi yang kita tahu adalah kita usaha saja. Kerana apa? Orang yang usaha dia akan dapat. Malah Nabi SAW berkata orang yang berusaha mengangkat kayu api kan, lebih mulia daripada orang yang memohon sedekah di tepi jalanan kan. Jadi kita buat bisnes MBA bukan sekadar angkat kayu api, kita bagi produk yang boleh mensihatkan orang lain, kita bagi produk mengelakkan orang lain daripada penyakit, kita bagi produk untuk orang lebih sihat kulitnya, kita bagi produk untuk orang sihat gigi kan. Banyak produk-produk kita bagi produk orang boleh tahan, produk tu tahan lama, orang lebih jimat. Banyak apa yang kita buat ni lebih besar lah daripada angkat kayu api bara tadi. Jadi kita lebih-lebihlah mulia lagi apa yang kita buatkan. Jadi fokus kat sini adalah bukan fokus pada apa yang anda bukan fokus pada rezeki tu kan. Rezeki tu kita tidak tahu, tapi fokus pada apa yang kita buat sekarang ni. Kita buat anggaran, kita capai 15%, dapat BBI, dapat 2,700 contoh.
Tapi usahanya, fokusnya adalah pada apa yang kita buat sekarang. Hari ini berapa banyak kita buat. Fokus dekat usaha kita. Rezeki Allah SWT akan bagikan. Kalau anda usaha sikit, anda dapat sikit, kan? Jadi fokus pada usaha kita. Kita nak banyak, fokus usaha kita yang banyak. Jangan saya tak mampu dan sebagainya. Tak perlu fokus pada itu. Kerana apa? Kerana Allah nak bagi boleh tak? Mudah sangat Allah nak bagi, kan? Fokus pada usaha kita, fokus pada plan kita, fokus pada perbaiki amalan kita, perbaiki kita punya cara untuk nak berkongsi. Okey, itu nombor 5. Yang keenam ialah bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ni yang saya sebutkan tadi lah, kan? Bergantung 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jangan bergantung pada diri sendiri, bergantung pada Allah Taala, kan? Kita usaha saja, kan? Apa yang Allah Taala nak bagikan kita terima. Okey, tapi usaha tu mesti kena usaha yang kuat lah, usaha yang kuat, usaha yang gigih, usaha yang rajin, usaha yang beri tumpuan 100% kepada apa yang kita nak capai. Jadi mudah-mudahanlah 6 fikiran ni, okay, 6 fikiran ni membantu terutamanya orang yang baru, kan? Mereka ni biasanya tak pernah yakinlah dengan diri sendiri. Okay, kita cuba terapkan 6 perkara ni, kan? Mudah-mudahan dia membantu diri dia dan membantu diri kita sendiri dalam nak berjaya dalam bisnes ilmu ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.